Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, baru-baru ini pihak APS bersama dengan Solidariti Anak Muda Malaysia SMMM adakan satu forum di Kuala Lumpur, yaitu membincang mengenai dengan masalah lahan datu. Dan dalam forum itu kita tidak menyangka bahwa kehadiran begitu banyak sekali, yaitu seramai 6.000 orang di Kuala Lumpur datang hadir untuk mendengar dan berfungsi dengan kita, membincang dan mendengar penjelasan, perkongsian daripada orang Sabah mengenai dengan pencerobohan lahan datu. Dan yang bahagia Dato' Gafir juga ada di sana. Tadi beliau telah menerangkan dari segi kegagalan ketenteraan dan sebagainya. Tapi saya menyentuh mengenai dengan isu lahan datu dari sudut yang lain. Nah, saudara sekalian, pencerobohan lahan datu ini seperti yang kita tahu adalah detik hitam yang kedua melanda Sabah. Pertamanya Indonesian Confrontation, coraknya kurang lebih sama, tetapi dua episode ini ditabir dan diurus dan dipimpin oleh dua Perdana Menteri yang berlainan. Dalam kes Indonesian Confrontation, Perdana Menteri kita Rehan Tunku Abdul Rahman telah berpegang teguh kepada janji dan juga jaminan kepada Sabah dalam perjanjian Malaysia tahun 63 bahwasanya kerajaan mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan keselamatan dan kedaulatan Malaysia termasuk Sabah. Dan beliau apabila tercetusnya Indonesian Confrontation itu, beliau telah memberi arahan yang jelas kepada pihak tentera dan pihak keselamatan, dan beliau tidak mau penceroboh itu berpijak 1 inci pun tanah Malaysia. Dan pihak ketenteraan, pihak tentera kita dan keselamatan telah diberi kebebasan with a clear directive, maka penceroboh itu telah dihalang di sempadan. Dalam episode itu, saudara sekalian, kita juga kehilangan nyawa di kalangan anggota tentera. Tetapi saudara sekalian, pengorbanan wira-wira kita pada masa itu berbaloi, karena mereka telah mempertahankan kedaulatan Sabah tanpa membenarkan penceroboh pijak 1 inci pun negeri Sabah ini. Tetapi saudara sekalian, dalam kes lahan datu ini diurus dan dipimpin oleh Perdana Menteri kita sekarang, Datuk Seri Najib. Apa yang terjadi? Bawa berunding dengan penceroboh selama 23 hari. Nah, inilah gambaran dua pemimpin negara kita dalam segi soal keselamatan dan kedaulatan Sabah. Sebab itu saudara sekalian, tidak perlu saya uraikan. Kita tahu bahwa dan kita telah mengambil satu kesimpulan bahwa kerajaan khasnya CEO Barisan Nasional Datuk Seri Najib gagal menjalankan tugasan, harus diganti melalui PRU 13 akan datang. Satu perkara lagi saudara sekalian yang ingin saya kongsi ialah di kalangan penceroboh ini nampaknya banyak yang memegang kad pengenalan negara. Pemimpinnya pernah bertugas ADO di Kudat dengan gaji RM610. Dan kita tahu, walaupun tidak ada penjelasan resmi daripada kerajaan, daripada maklumat yang telah kita dapati daripada anggota-anggota polis dan tentera, ramai mereka yang terkorban itu penceroboh maksud saya memegang kad pengenalan. Malahan ramai mereka ini memegang kad keahlian UMNO. Saudara sekalian, pagi tadi kita baca Daily Express satu penjelasan, satu rationalization daripada pihak UMNO. Statement itu mengatakan kalaupun ada seorang yang memegang kad UMNO yang terlibat dalam pencerobohan itu, tidak semestinya UMNO Pedaksura terlibat. Itu satu orang, saya sudah sekalian. Tekilan dalam pikiran saya sendiri, kenapa perlu berunding sampai 23 hari? Adakah ini disebabkan semua ini ahli UMNO?
Itu sebab mereka tidak mau mengambil tindakan sewajarnya. Maka itu pihak ketenteraan dan polis tidak mendapat mandat yang jelas daripada politician, UMNO dan Barisan Nasional. Maka saya kira mereka tidak dapat menggunakan kewibawaan mereka, tugas mereka yang sewajarnya. Itu sebabnya kita kecundang dalam segi kehilangan beberapa wira-wira kita, karena ini unclear directive daripada pimpinan. Tadi kita dengar Datuk Kafir mengatakan, if there is a clear directive and mandate from the political leaders, pihak tentera dan polis tahu apa yang mereka mau berbuat. Nah, saudara sekalian, inilah satu episode yang menyedihkan pada kita. Kita begitu sedih sekali karena kehilangan beberapa wira-wira kita disebabkan mungkin kematian daripada kalangan angkatan darat tidak boleh dilakukan, tetapi mungkin minimize kalau sekiranya ada clear directive daripada pimpinan. Satu perkara yang sudah sekalian, nampaknya pihak UMNO dan Barisan Nasional menggunakan episode ini sebagai satu teknik yang desperate, last desperate effort untuk coba merubah pikiran rakyat daripada sekarang menyokong Pakatan Rakyat kepada UMNO Barisan Nasional dengan mengatakan bahwa Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah dalang dan terlibat dengan pencerobohan. Ini satu tuduhan yang liar dan saya boleh berani mengatakan satu tuduhan yang bodoh. Saudara sekalian, saya bukan peguam, tapi kita lihat alasannya lah sebab lagu yang selalu dinyanyikan oleh Datuk Seri Anwar. Kenapa, tanya Najib, kenapa goyang-goyang? Sabah hilang, dia kata tengok, dia sudah cakap lama, sudah Sabah hilang. TV3 mana yang lagu ini, tapi kerat terakhirnya tidak disiarkan. Sebab ada satu kerat lagi yang mana apabila Barisan Nasional kalah, UMNO jadi pembangkang, bukan? Dia share sepanggal saja. Ini cara kebudak-budakan mereka pikir bahwa kita ini masih kolot zaman tahun 60-an, tidak, sudah sekalian. Sekarang nampaknya serangan kepada Datuk Seri Anwar terhadap mengenai isu Datuk ini mati sendiri. Ditambah lagi dengan video seks dan sebagainya. Saya menyentuh satu perkara lagi, sudah sekalian. Saya belum berfungsi keputusan conclusion forum kita di Kuala Lumpur, tajuk ialah siapa pengkhianat yang sebenarnya. Dan conclusion dalam forum itu ialah ada satu orang. Saudara sekalian, kita dalam forum mengatakan bahwasanya pemberontak ini berani menyerang Sabah karena mereka mempunyai ramai sudah teman-teman dan kawan-kawan yang mempunyai IC yang diberi secara haram oleh Dr. Mahathir Mohamad selama 22 tahun. Kalau kita kupas, kalau kita ambil conclusion, pengkhianat sebenarnya adalah Dr. Mahathir Mohamad kepada Sabah. Nah, inilah conclusion dan rumusan kita dalam forum di Kuala Lumpur baru-baru ini. Dan dipersetujui oleh 6.000 rakan-rakan kita dari Semenanjung. Bukan orang Sabah, kita di Sabah masa itu kurang lebih 30 lah. Nah, saudara sekalian, UMNO Sabah mengatakan dengan lantangnya, Teng Chua sudah didakwa di mahkamah dengan hanya berputar belit dengan perkataan beliau. Semasa beliau didakwa di mahkamah, saya dengan Datuk Major kebetulan di Kuala Lumpur, kami mengiring ada YB Teng Chua ke mahkamah sampai ke dalam bilik pembicaraan karena adalah tepat karena beliau ini didakwa atas isu Sabah. Jadi memadailah kalau orang Sabah mengiringi beliau antara kawan lain ke pembicaraan. Nah, saudara sekalian, UMNO Sabah mengatakan lucut kewarganegaraan Teng Chua. Ben, jangan benarkan beliau masuk ke Sabah. Saudara sekalian, rakyat Malaysia ini dilucut kewarganegaraannya dan dihalang masuk ke Sabah, tetapi penceroboh di bawah berunding 23 tahun. Apa punya kerajaan dan bupati? Pengkhianat sebenarnya kepada Sabah adalah Dr. Mahathir Mohamad. Kita tidak peduli khidmat beliau kepada Malaysia, tapi beliau telah mengkhianati kita. Dia mengeluarkan kewarganegaraan sewenang-wenang selama 22 tahun. Dan orang yang patut dihalang masuk ke Sabah ialah Dr. Mahathir Mohamad, bukan Teng Chua.
Oleh kerana pengkhianatan Dr. Mahathir kepada kita, kewarganegaraan beliau harus dilucut. Saudara sekalian, banyak bekas-bekas mantan pemimpin negara lain kalau telah committed crime mereka masuk penjara. Ramai presiden dia, bekas perdana menteri dia. Tapi maklumlah kita di Sabah ini, di Malaysia ini ada dua undang-undang, satu untuk UMNO, satu untuk rakyat biasa. Jadi sudah sekalian, karena itu sejalan sehingga Datuk Seri Anwar datang sudah cukuplah untuk kali ini. Nanti ada masa lain lagi kita fokusin. Terima kasih, kita sambut.